Bertemu kembali Berintasan Berita edisi 1455. Saya Zawazi Yusof antara paparan utama malam ini. Howard Lee sepatutnya bertalaki dengan Haji Hadi. Elang Esko Kelantan RM27,000 seorang. Apa yang mereka buat? Tahniah Perdana Menteri. Siapa sebenarnya yang kuat mohon dan memalukan negara? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Minggu lalu Howard Lee yang merupakan ahli jawatan kuasa tertinggi pusat DAP didakwa membuat tafsiran sendiri terhadap ayat Al-Quran di TikTok. Polis kemudian memulakan siasatan ke atas ahli parlimen DAP itu selepas aduan dibuat kepada pihak berkuasa. Menganggap Howard Lee melakukan kesalahan yang begitu besar serta sangat sensitif buat masa depan negara, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor menggesa polis menyiasat ahli parlimen Ipoh Timur itu. Sanusi mendakwa kononnya Lee membuat tafsiran sendiri mengenai ayat Al-Quran dan ia tidak wajar dibuat oleh seseorang yang tidak memiliki ilmu berkaitan Islam. Dakwa Sanusi, jika tindakan tidak diambil ke atas Lee, kemarahan akan meningkat dan mungkin mendorong orang ramai turun ke jalan raya. Jangan sampai rakyat marah dan berhimpun di Kuala Lumpur berjuta-juta orang. Pada masa itu kami pula jadi salah. Kalau tak ambil tindakan pada masa ini, pada masa depan orang lain yang ada pemikiran sama seperti Lee akan buat lagi, mentafsir tanpa disiplin, tanpa ilmu, tanpa latihan, tanpa kemahiran. Tafsir ikut dan ikut sempat, katanya. Sanusi yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional berkata demikian di depan kira-kira 1,000 orang yang hadir di ceramah Simpang Pelangai malam tadi. Sanusi juga mengecam kerajaan kerana bertindak tegas ke atas pemimpin pembangkang atas dakwaan menyentuh isu 3R, kaum agama dan raja-raja Melayu, namun bersikap sebaliknya ke atas Lee. Ahli politik yang kini berdepan dengan pertuduhan di mahkamah itu memberitahu orang ramai polis menahannya pada jam 3 pagi atas dakwaan isu 3R. Namun katanya Lee boleh meninggalkan Malaysia kerana menyertai delegasi negara yang diketuai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke New York, Amerika Syarikat. Kata Sanusi, polis wajar menjalankan siasatan ke atas Lee pada kadar segera bagi mengelak masalah sama berulang. Dakwa Sanusi, jika tindakan tidak diambil dibimbangi selepas ini, orang boleh memanggil mana-mana apek mengajar di masjid di Pelangai kononnya kerana memiliki kefahaman mengenai Islam. Rosak generasi akan datang kalau keadaan ini dibiarkan berterusan. Pasal itu kita kata kesalahan dibuat ahli parlimen Ipoh Timur ni begitu besar dan sangat sensitif untuk masa depan negara kita, katanya. Sebagai respons, Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki tampil membela ahli jawatan kuasa pusat DAP Howard Lee yang mendapat kecaman PAS kerana memetik ayat Al-Quran baru-baru ini. Ashraf berkata walaupun beliau telah menasihatkan Lee supaya tidak menggunakan ayat Al-Quran apabila membincangkan politik pada masa depan, PAS pula pernah mengalu-alukan kelakuan sedemikian. Saya sudah menghubungi YB Howard Lee untuk tidak lagi mengulangi perbuatan memetik atau merujuk ayat-ayat Al-Quran dalam memberikan pandangannya dalam hal berkaitan politik untuk mengelakkan fitnah dan disalah tafsir hingga mencetuskan polemik yang tidak berkesudahan. Walaupun perbuatan DAP itu pernah dihalalkan oleh kepimpinan PAS waktu bersama dahulu, kata Ashraf. Secara berasingan, Ashraf berkongsi klip video yang menggambarkan ahli jawatan kuasa PAS Pusat Muhammad Amar Abdullah. Dalam klip video tanpa tarikh menyampaikan ucapan memuji ahli DAP dan PKR kerana membaca Al-Quran ketika itu. Baca tak betul pun tak apalah. Tapi baik dia baca daripada UMNO tak baca langsung. UMNO ni Islam yang bodoh, tak baca Quran, tak baca hadis. Mari DAP dengan Pakatan Rakyat, hak baru saja kenapa boleh baca Quran, boleh baca hadis, boleh merujuk.
Soal jujur tak jujur tu dalam hati dia. Tapi paling kurang dia boleh merujuk kepada sumber-sumber Islam dan bercakap tentang soal keadilan, bercakap tentang buruknya Rasulullah. Pada suatu ketika rakaman itu memaparkan Muhammad Aman menyebut Pakatan Rakyat, menunjukkan ucapan itu mungkin disampaikan ketika DAP, PAS dan PKR masih berada dalam satu gabungan politik. Pada 22 September lalu, polis berkata pihaknya menyiasat Lee berikutan laporan dibuat terhadap salah satu video TikToknya yang didakwa memetik surah An-Nisa ayat 59. Dalam perkembangan itu, Sanusi kelihatannya terus menjadi hero apabila menjadikan kejadian itu sebagai bahan kempen pilihan raya kecil Pelangai yang sedang berlangsung. Sanusi berkata penggunaan petikan Al-Quran oleh Lee adalah petanda liberalisme yang semakin meningkat dan menggesa pengundi menolak calon BN yang bersekutu dengan DAP. Hasil daripada peristiwa itu, PAS dilihat semakin kuat menunggang agama sehingga sampai ke tahap ingin menghasut rakyat untuk berhimpun, mungkin atas dasar kononnya Islam kini terancam seperti kebiasaan yang diratib Perikatan Nasional. Kenapa mesti PAS memberi ulasan dan reaksi berbeza dalam isu petikan ayat Al-Quran? Satu, tangkap layar video ceramah seorang lelaki bukan Islam yang bernama Yao Chong Seng daripada Parti Gerakan yang berceramah di pentas PAS dan mengulas surah Al-Baqarah ayat 83, dan pada akhir ceramah itu melaungkan takbir 3 kali dan 3 kali juga disambut Allahu Akbar oleh para hadirin. 3. Dan berbicara kepada manusia dengan baik. Masuk ayat ini berbicara secara baik, iaitu bijaksana kepada manusia yang terdiri dari orang Islam. Bukan Islam, bukan kepada orang Islam sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kanti ANO, PAS kanti ANO, tiada masalah. Tiada masalah, jangan risau. Betul. Dabil. 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 Boleh ambil tangan? Okey, alhamdulillah, insyaAllah. Yao Chong Seng dan Howard Lee dua-dua bukan Islam. Dua-dua petik Al-Quran dalam ucapan mereka. Lalu kenapa ulasan dan reaksi PAS dilihat berbeza? Adakah kerana Yao Chong Seng telah bertalaki dengan Tuan Guru Haji Hadi di Marang dan Howard Lee tidak berbuat demikian, maka dianggap liberal dan menghina Islam? Semua benda yang dibuat oleh musuh politik PAS dan PN adalah ancaman dan hinaan kepada Islam. Sebaliknya, jika dibuat oleh sekutu mereka, hanya menjadi gelak tawa dan kebanggaan para walaun serta penyokong mereka malah disertai takbir. Mungkin betul Howard Lee sepatutnya pergi bertalaki di depan Tuan Guru Haji Hadi di Marang terlebih dahulu, nyatakan sokongan terhadap PAS dan PN, barulah boleh guna ayat Al-Quran dan bertakbir. Ketika itu para walaun akan bertepuk tangan dan berteriak bertakbir sekali. Barulah generasi akan datang tidak akan rosak dan Islam tidak akan terancam. Kegilaan apakah ini? Tahukah anda setiap bulan ADUN dan Barisan Esko Kerajaan Negeri Kelantan diberi sejumlah gaji dan allowance untuk mereka menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Gaji yang diberikan perlu seiring dengan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Namun berapa sebenarnya gaji seorang YB yang berkhidmat di Negeri Kelantan? Persoalan ini timbul kerana Kelantan sehingga ke hari ini masih lagi antara negeri termiskin di semenanjung Malaysia, biarpun Kerajaan Persekutuan memberi peruntukan cukup besar untuk negeri berkenaan. Menurut pendedahan dibuat Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Hishamuddin Ghazali, gaji wakil rakyat di Kelantan adalah sebanyak RM27,922 sebulan setakat tahun 2020. Peruntukan itu termasuklah gaji sebagai ADUN dan beberapa allowance khas. Kaya jadi YB PAS di Kelantan, gaji RM27,922 sebulan. Selepas ini rakyat jangan percaya jika YB PAS kata tak ada pitih. Duit mereka banyak sebenarnya. Mereka tipu je, mereka fahami masalah rakyat. Waktu tempoh lockdown COVID-19 tahun 2020, elok-elok mereka naikkan gaji tok wakil mereka RM3,000 hingga RM5,000 seorang, kata Syamgas. Berikut adalah gaji dan allowance seorang YB di Kelantan setakat tahun 2020 seperti mana yang didedahkan. Gaji berjumlah RM10,222, allowance keraian RM2,500, allowance ADUN pula RM8,000, manakala allowance khas berjumlah RM3,000. Allowance tetap perjalanan RM800, allowance kaki tangan pejabat RM1,100, manakala allowance sewaan pejabat RM600, allowance tetap pemandu
RM1,100, allowance telefon pula RM300 dan allowance lain-lain RM300. Keseluruhannya, allowance yang diperolehi setiap exco di Kelantan ialah berjumlah RM27,922 setiap seorang. Bagi allowance perjalanan sebanyak RM800 itu, ia berubah mengikut trip perjalanan. Perkongsian Syamgas itu menimbulkan banyak reaksi pengguna media sosial yang menganggap gaji yang diterima Adun PAS tidak setimpal dengan kerja yang mereka lakukan untuk rakyat di negeri berkenaan. Apa tidaknya, lebih 30 tahun PAS mentadbir Kelantan, negeri kekal miskin, masalah banjir tidak juga selesai. Air bersih macam teh tarik dan masalah jenayah yang akan beruncing tanpa kawal selia yang baik. Apa yang para esko dan kepimpinan negeri telah lakukan untuk rakyat dengan allowance sebesar itu? Tentu anda masih ingat, pada tahun 2020, Adun dan barisan esko Kerajaan Kelantan diumum menikmati kenaikan gaji pokok antara RM3,000 hingga RM5,000 sebulan untuk seorang, kononnya untuk merapatkan perbezaan gaji dengan wakil rakyat negeri lain. Alasan tersebut dikritik banyak pihak kerana menaikkan gaji wakil rakyat dalam keadaan negeri itu masih mundur adalah tidak wajar. Pada 22 Januari 2020, Timbalan Menteri Besar Datuk Nik Muhammad Amar Nik Abdullah mengumumkan sebanyak 11 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK Kelantan dan 3 ahli esko ofisionya menerima pemberian khas sebanyak RM50,000 seorang. Beliau berkata pemberian khas itu diberikan kepada anggota pentadbiran kerajaan negeri berdasarkan pencapaian pendapatan tahunan kerajaan negeri itu. Tahun lepas ada juga sikit pemberian khas sebab kami ikut pencapaian pendapatan kerajaan negeri. Mungkin tahun depan tak ada, katanya ketika ditemui pemberita. Ditanya adakah pemberian khas itu menggunakan bantuan one-off sebanyak RM400 juta yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan ketika itu kepada Kerajaan Kelantan. Beliau berkata wang berkenaan masih belum digunakan. Beberapa portal melaporkan pemberian khas sehingga RM50,000 seorang kepada barisan pimpinan kerajaan negeri telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan kaki tangan Kerajaan Negeri Kelantan. Belum lagi kita berbicara tentang isu pembelian 14 buah Mercedes-Benz oleh Kerajaan Kelantan setelah mendapat wang royalti daripada Kerajaan Persekutuan di bawah Pakatan Harapan ketika itu yang berjumlah RM400 juta. Dengan pelbagai allowance, imbuhan dan bonus kepada para esko dan pimpinan negeri, kelihatannya keluhan rakyat Kelantan tentang masalah air bersih terus memuncak. Baru-baru ini turut melahirkan kekecewaan ialah isteri kepada pempengaruh dan YouTuber terkenal Syahmi Sazli, iaitu Anissa Faizul. Menerusi Facebook, Anissa berkata sudah lebih 30 tahun kerajaan negeri sedia ada memerintah negeri Kelantan, namun isu keperluan asas seperti bekalan air bersih masih tidak dapat diselesaikan. Lebih 30 tahun dah duduk jaga menjadi pemerintah, benda asas pun tidak boleh diselesaikan. Dengan airlah kita nak ambil wuduk untuk tunai solat di rumah, mandi selepas pulang daripada kerja untuk pergi ke masjid pun dan solat berjemaah. Cakap lebih kata tak sayang agama, benda asas nak menghadap Sang Pencipta pun tak selesai. Tulis beliau kesal sehingga mendapat ugutan boikot daripada para walaun untuk setiap perniagaan yang diusahakan suaminya. Pelik rakyat negeri Kelantan kerana mengeluh tentang kelemahan pentadbiran kerajaan negeri, maka perniagaan Syahmi diboikot. Kenapa anda tidak bangkit bersatu mempertahankan hak anda sebagai rakyat? Bukankah itu lebih baik? Membiarkan para esko dan pimpinan menteka darah duit rakyat berpuluh ribu sebulan setiap seorang, sedangkan apa yang mereka lakukan untuk kemajuan negeri anda? Atau anda takut dilabel sebagai tidak sayang agama atau tidak masuk syurga? Datuk Seri Anwar Ibrahim berpuasahati lawatan 4 hari ke Amerika Syarikat berjaya mengetengahkan profil antarabangsa Malaysia ke peringkat dunia. Perdana Menteri berkata Malaysia juga dapat menyatakan pendirian berhubung isu global dan untuk berkongsi dasar serta aspirasi negara terkait hubungan antarabangsa. Ternyata hasilnya baik. Ternyata profil antarabangsa kita telah meningkat. Lanjutan pertemuan dengan rakan-rakan sejawat, saya berpeluang berkongsi pengalaman serta bertukar pendapat dalam isu-isu global dan berkepentingan bersama. Terdapat begitu banyak permintaan untuk mesyuarat dua hala. Kami tidak dapat menampung kerana kekangan masa. Saya gembira profil antarabangsa Malaysia telah meningkat ke kedudukan yang mengagumkan, katanya. Beliau bercakap pada sidang media akhir selepas selesai menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 New York. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata lawatan itu memberikan peluang kepada Malaysia untuk mengetengahkan isu-isu antarabangsa seperti konflik Ukraine-Rusia, Islamofobia, perubahan iklim dan masalah di Myanmar. Anwar turut berkesempatan mengadakan pertemuan dua hala dengan pemimpin-pemimpin Turkiye,
Iraq, Thailand dan Sri Lanka. Perdana Menteri mendedahkan pada mulanya beliau memutuskan tidak mahu hadir pada UNGA kali ini berikutan pelbagai isu domestik dan kurang yakin akan adanya hasil daripada UNGA itu sendiri. Namun setelah 4 hari beliau gembira dengan hasil yang diperolehi. Dalam pada itu, Anwar berkata usaha menarik lebih banyak pelaburan dan perdagangan ke Malaysia terus membuahkan hasil melalui pertemuan dengan beberapa syarikat gergasi Amerika Syarikat. Perdana Menteri telah mengadakan pertemuan dan berinteraksi bersama 15 syarikat terkemuka Amerika Syarikat yang tersenarai dalam Fortune 500 termasuk Airbnb, Amazon Web Services, Boeing, Conoco, Philips dan Kimberly Clark di Harvard Club. Selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan kenyataan negara dan Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 pada pagi Jumaat lalu, pelbagai reaksi diterima dan diberikan oleh beberapa pihak di tanah air. Pastinya reaksi negatif membabitkan kelompok pembangkang dan warga netizen yang mewakili golongan anti kerajaan dan Perdana Menteri. Ini termasuk Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur dan para walaun Gerombolan Perikatan Nasional. Kononnya ucapan Anwar sebagai hambar dan gagal mendapat perhatian pemimpin dunia. Namun dalam kalangan mereka yang hadir di kompleks PBB di New York, termasuk perwakilan asing dan diplomat berpandangan sebaliknya dengan memuji Malaysia dan kelibat yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam sidang media di akhir penampilan sulung beliau sebagai Perdana Menteri di pentas PBB itu, media Malaysia dimaklumkan oleh pegawai Malaysia bahawa sejurus selepas selesai ucapan, delegasi dan pegawai negara menerima reaksi yang sangat positif terhadap ucapan Perdana Menteri ketika mereka berada di kompleks PBB. Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Amran Muhammad Zain berkata ramai yang mengucapkan tahniah antaranya Vietnam, Indonesia, Brunei, Singapura dan Maldives. Kita dapat reaksi positif ramai kalangan diplomat memuji kita dan memaklumkan pendirian dan ketegasan Malaysia di PBB mendapat perhatian banyak pihak, katanya. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir pula memaklumkan beliau menerima ucapan tahniah daripada rakan sejawat daripada banyak negara berhubung ucapan Datuk Seri Anwar. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pula berkata pelbagai program dalam acara perbincangan Anwar dengan pemimpin industri bakal membawa impak besar dalam sektor ekonomi dan pelaburan di Malaysia. Katanya butiran dan keputusan perbincangan Anwar bersama pemimpin industri syarikat gergasi akan bersambung di Persidangan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di San Francisco pada November depan yang akan diketuai oleh Perdana Menteri. Terkini Perdana Menteri akan mengetuai delegasi Malaysia ke Minggu Pemimpin Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di San Francisco pada November ini. Selain mesyuarat pemimpin APEC, kalangan pemimpin ASEAN kecuali Myanmar turut dipelawa bagi mesyuarat berasingan oleh Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. Anwar turut berkata Google iaitu antara syarikat 500 Fortune yang ditemui di New York turut meminta untuk bertemu beliau pada acara APEC akan datang. APEC yang ditubuhkan pada tahun 1989 merupakan satu forum ekonomi serantau bagi memanfaatkan kebergantungan yang saling meningkat di Asia Pasifik. Tema APEC kali ini adalah mencipta masa depan yang berdaya tahan dan mampan untuk semua. Tahniah Perdana Menteri, usah dipedulikan pandangan negatif para pentaksub pembangkang. Buktikan dengan kejayaan dan impak ekonomi terbaik untuk rakyat dan negara. Jangankan kejayaan Perdana Menteri membawa kemasukan pelabur serta kepercayaan di peringkat antarabangsa. Mendengar Anwar menyampaikan khutbah Jumaat di Amerika Syarikat pun berdarah telinga para walaun menggelupur kepanasan. Nampaknya begitu seronok Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur memperlekeh kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 di New York baru-baru ini. Katanya Anwar berucap di Dewan Perwakilan yang kosong. Muhammad Sanusi menyifatkan situasi tersebut sebagai memalukan dan mendakwa kemungkinan ia berlaku kerana delegasi antarabangsa sedar bahawa Malaysia diwakili seorang yang suka berbohong. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional itu juga menyindir Anwar yang menyampaikan khutbah di Islamic Cultural Center of New York atau Pusat Kebudayaan Islam New York ICCNY. Pertama ucapan di PBB, yang kedua ucapan khutbah Jumaat. Khutbah tu tuan-tuan mujuk rukun dia. Kalau tak rukun khutbah, orang pun tak ada di masjid. Ini kerana mereka menganggap konsep madani yang dibawa oleh Anwar itu juga kosong, tiada isi. Kalau dia pergi cerita ke orang New York pun bukan tahu dia mohong.
tegas Muhammad Sanusi ketika berucap di Simpang Pelangai Pahang. Apakah sebenarnya yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia ketika berada di New York? Antaranya, Anwar dalam ucapan beliau di unggah ke-78 berkata, kuasa-kuasa besar dan mereka yang bercita-cita untuk mendapat status antarabangsa yang lebih tinggi semakin mengetepikan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB. Memandangkan kuasa-kuasa yang akan terus memberi kata-kata kepada kepentingan multilateralisme, kita melihat kemunculan minilateralisme sebaliknya secara berkesan menjadi konfigurasi kuasa yang berpecah belah, katanya. Beliau melihat polarisasi telah menyebabkan persaingan kuasa besar berlaku yang akan mengakibatkan kesan negatif kepada negara, terutamanya yang lebih kecil di kawasan konflik. Kita hidup dalam dunia yang sangat terpolarisasi, tegas beliau. Anwar berhujah cita-cita dan prinsip yang termaktub dalam piagam PBB menyeru negara-negara untuk menyelesaikan pertikaian mereka melalui cara yang aman dan menahan diri daripada ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integriti wilayah, kedaulatan dan kemerdekaan politik mana-mana negara. Kami mengutuk sekeras-kerasnya pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, ujarnya. Perdana Menteri berkata Malaysia berpandangan bahawa konflik tersebut menggariskan keperluan mendesak untuk berdamai dan menyelesaikan perbezaan secara baik melalui rundingan. Beliau juga menggesa dipergiatkan usaha pelbagai hala bersepadu yang diketuai oleh PBB untuk menyelesaikan konflik itu. Kita tidak boleh memilih jiran kita, tetapi kita boleh memilih untuk hidup aman dengan mereka, tegas Anwar. Adakah kenyataan Anwar yang mempromosikan keamanan global itu satu pembohongan? Sedangkan ia jelas merupakan aspirasi majoriti rakyat Malaysia yang mendambakan kestabilan politik dan keamanan sejagat. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan itu menjadi pemimpin asing pertama yang diberikan penghormatan menyampaikan khutbah Jumaat oleh masjid yang pertama di New York yang dibuka pada 25 September 1995. Dalam khutbahnya selama 20 minit, Perdana Menteri menekankan tentang kepentingan bagaimana pentadbiran berkonsepkan Islam harus melindungi semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama. Kami melindungi semua orang miskin, minoriti. Kami mendukung semangat madani berdasarkan konsep Madinah yang menggalakkan kefahaman dan pengetahuan tanpa meninggalkan kelestarian, jelasnya kepada kira-kira 800 jemaah. Anwar juga menerangkan konsep tabik urus daripada perspektif madani dan berkongsi pandangan beliau mengenai ancaman Islamofobia dengan khalayak Muslim Amerika. Kami sentiasa cuba menggalakkan persefahaman, toleransi dan keperluan memahami budaya dan agama orang lain. Ia penting bagi kami untuk hidup rukun, damai dan harmoni, ujar Anwar lagi. Beliau turut berpesan kepada umat Islam untuk mengukuhkan perpaduan sesama mereka serta menangani ancaman Islamofobia dengan hikmah dan ilmu demi kebaikan semua. Apabila kejadian membakar Al-Quran berlaku, Malaysia mencetak 1 juta naskah Al-Quran untuk diedarkan ke seluruh dunia. Malah kami hantar 15,000 naskah ke Sweden supaya mereka dapat melihat serta memahami dan bukan bergaduh kerana jahil, tegas Anwar. Seusai solat Jumaat, Anwar diberi peluang untuk mengislamkan seorang lelaki yang bernama Andrew Vinyls. Daripada rentitan ucapan dan khutbah beliau di New York, celah mana pula Anwar berbohong seperti yang didakwa Menteri Besar Kedah itu. Dakwaan Muhammad Sanusi bahawa kenyataan Anwar hambar dan Dewan PBB kosong adalah tidak benar sama sekali. Imej daripada sudut lain menunjukkan terdapat ramai delegasi yang hadir semasa ucapan Perdana Menteri. Bunyi tepukan gemuruh daripada delegasi adalah bukti sokongan wakil masyarakat antarabangsa terhadap kenyataan kerajaan Malaysia yang dibawa Anwar. Dewan mungkin tidak penuh seperti keadaan ketika Presiden Amerika Syarikat Joe Biden berucap, tetapi kehadiran delegasi adalah lebih baik kalau tidak sama berbanding ketika sesi ucapan Chancellor Jerman Olaf Scholz dan Perdana Menteri Jepun Kishida Fumio. Berdasarkan analogi ini, adakah ketua kerajaan kedua-dua negara yang maju itu juga seorang pembohong? Sementara itu, bersama dengan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Perdana Menteri juga mendapatkan sokongan beberapa syarikat utama Amerika Syarikat untuk membuat pelaburan atau mengembangkan perniagaan mereka di Malaysia. Antaranya termasuk syarikat aeroangkasa terbesar dunia Boeing, ConocoPhillips, AWS, Google, Airbnb, Amazon Web Services dan Kimberly-Clark.
yang bersedia untuk mengembangkan operasi mereka atau menyatakan hasrat untuk melebarkan sayap ke negara ini. Kenapa Muhammad Sanusi panas satu badan sehingga bertomah bahawa usaha Anwar dalam dakwah melawan kejahilan secara berhikmah dengan mencetak sejuta naskah Al-Quran bagi menangani Islamofobia sebagai satu pembohongan. Sepatutnya beliau sebagai pemimpin Malaysia yang patriotik. Mereka sama-sama mendoakan agar lawatan delegasi Perdana Menteri ke New York membawa pulang pelaburan yang menjanjikan pekerjaan kepada rakyat di negara ini. Sebaliknya, pemimpin Perikatan Nasional mengeluarkan kenyataan yang tidak benar hanya untuk mengaibkan pemimpin Kerajaan Perpaduan. Walaupun mereka tahu itu satu pembohongan, mereka tidak takut kepada dosa memfitnah gara-gara kerana hendak menutup kebejatan sendiri. Natijahnya mereka lah yang sebenarnya memalukan negara. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Saya Zawaz Yusof. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.